أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم امين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa beriman dengan menterjemahkan keimanan kita kepada Allah SWT dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan, serta sentiasa memperbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, pemberian, kurniaan dan anugerahnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita masih lagi dalam siri bicara ilmu yayasan Bushra, pemahaman dan penghayatan akidah. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kita izin untuk sama-sama mengambil manfaat sedikit ilmu yang berkaitan dengan perkara yang utama ini. Dan kita masih meneruskan bagaimana Allah SWT menerangkan kepada kita melalui ayat-ayatnya pengenalan tentang dirinya sebagai Rabb yang telah menundukkan, mempermudahkan segala makhluk ciptaannya di langit dan di bumi untuk kemudahan kita manusia, makhluk yang diciptanya dengan tujuan menjadi khalifah untuk menjalankan amanah, menjadikan kehidupan ini sebagai satu ibadah yang hanya dilakukan untuknya. Kita dah membaca dan melihat beberapa ayat Quran dan kita akan terus membaca satu persatu ayat-ayat yang berkaitan dengan penjelasan ini. Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak berasa jemu, dan saya berharap agar Allah sendiri memberi kekuatan pada saya untuk terus membaca dan menjelaskan ayat-ayat ini tanpa saya sendiri pun merasa letih dan penat. Kerana sungguhnya hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita baca Al-Quran, walaupun pada zahirnya nampaknya seperti berulang, tapi hakikatnya tidak sama sekali. Oleh demikian kita harus sentiasa berusaha untuk meningkatkan niat dan membetulkan niat kita membaca ayat Quran ini supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Hari ini kita mula dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 12, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah dialah yang telah menundukkan, mempermudahkan bagi kamu, bagi kita manusia, makhluk ciptaannya, al-bahra, lautan. Tuan-tuan, kita boleh lihat lautan yang luas terbentang, 7 lautan yang terbentang. Kita belajar geografi, kita akan kenal lautan, Laut Cina Selatan, Laut Hindi, Atlantik dan sebagainya. Lautan yang besar. Allah suruh kita perhati benda yang memang kita boleh lihat dengan mata kita. Allah permudahkan lautan itu, walaupun hakikatnya lautan itu sesuatu yang menggerunkan. Ombaknya yang tinggi, yang mula melambung segala apa yang ada dalamnya. Bahkan kehidupan di dalamnya bukan semuanya sesuatu yang boleh memberi kita jaminan ketenangan. Ada kehidupan-kehidupan yang dahsyat di dalamnya. Tapi Allah tundukkan semuanya itu litajriyal fulku fihi, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya bi amrihi, dengan perintahnya. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun berulang, bahawa
keupayaan manusia menjadikan lautan sebagai wasilah pengangkutan. Ada kenderaan di laut, boleh berlayar, sama ada melalui kapal, perahu yang kecil atau bahtera yang besar. Semuanya itu adalah dengan izin Allah SWT. Semuanya itu dengan izin Allah. Ilmu, teknologi yang kita rasa adalah milik kita, hasil kebijaksanaan para pemikir di kalangan manusia itu, ilmu itu sendiri pun daripada Allah SWT. Maka hakikatnya kita sebagai orang Islam khususnya wajib kita yakin bahawa apa yang berlayar di lautan itu semuanya berlayar dengan hak kekuasaan Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin yang telah menundukkannya, mempermudahkannya untuk kita. Dan Allah sebut di antara tujuan Allah permudahkan ini, semuanya ini ditabtagu min fadli, agar kita berusaha mencari kurniaannya. Ada dua bentuk kurniaan yang kita akan perolehi. Satu, kita akan dapat kurniaan dalam bentuk hidayah apabila kita memerhatikan makhluk ciptaan Allah dan kemudahan yang telah diberikan kepada kita di lautan ini, maka kita akan dapat petunjuk agar semakin beriman, yakin kepada kebenaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaannya dan limpahan kekayaannya. Itu adalah kelebihan yang pertama yang patut kita cari, khususnya kita orang Islam. Yang kedua, kita akan dapat kelebihan dalam bentuk manfaat kehidupan kita di lautan itu. Lautan walaupun suatu yang luas, tapi melalui kapal yang boleh berlayar di lautan, kita dapat bergerak di lautan, dapat bergerak, berlayar, dan kita dapat mengambil berbagai keperluan kita dalam bentuk makanan dan sebagainya melalui lautan ini. Jadi bagi orang Islam yang beriman, kita akan dapat dua, kita perlu mencari dua kelebihan. Satu, petunjuk hidayah Allah Ta'ala agar diperkuatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah sebagai Rabb yang maha berkuasa, maha bijaksana. Satu lagi ialah manfaat kehidupan kita sebagai anugerah Allah Ta'ala. Malangnya kita seperti orang yang bukan orang Islam, kita melihat lautan hanya semata-mata untuk keperluan dunia kita. Bahkan kadang-kadang seperti yang pernah saya sebut, kita melihat makhluk Allah ini, lautan ini hanya semata-mata sebagai sumber kemewahan, kesenangan, keseronokan hidup kita. Dan bila kita dapat mengambil kurniaan Allah Ta'ala seperti yang sebut tadi dalam dua bentuk tadi, dalam bentuk hidayah, mendapat hidayah, bukti kebenaran, kekuasaan Allah SWT, dan juga dalam bentuk manfaat kehidupan kita, maka Allah mengharapkan melalui dua ini, Allah meletakkan bahawa jika kita benar-benar mencari kurniaan Allah Ta'ala, maka Allah sebut dan akhir ayat ini, wala'allakum tashkurun, dan semoga dengan kamu mendapat kurniaan Allah Ta'ala ini, hidayahnya dan manfaat dunia ini, kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, yang sentiasa bersyukur, yang menggunakan nikmat ini, kurnia ini untuk mencapai keredoannya, yang menggunakan segala kemudahan yang Allah tundukkan kepada kita ini untuk perkara-perkara atau di dalam perkara dan urusan yang merupakan kesyukuran kita kepada Allah, dalam perkara-perkara yang dikasihi dan redha Allah SWT. Tapi bila kita mencari kurniaan, mencari keseronokan dunia semata-mata melalui kemudahan ini, makhluk ciptaan Allah ini, maka kita tidak akan peduli tentang perkara itu. Itu yang berlakunya. Kalau kita tak tadabbur ayat, tak faham bahawa tanggungjawab kita menghargai atau berterima kasih kepada Allah Ta'ala, bersyukur dengan nikmat ini, lautan yang luas ini. Berapa ramai yang lalai, leka, lupa pada Allah apabila berada di lautan. Seronok melihat keindahan, bermandi-manda, tetapi melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkelah, berrehlah dalam keadaan bercampur gaul lelaki dan perempuan, tidak menutup aurat, meninggalkan tanggungjawab, mendirikan solat dan sebagainya. Ada yang mendapat pendapatan melalui lautan yang Allah sediakan, bukan saja nelayan sahaja, tetapi yang berniaga di sepanjang pantai, makan dan minum, berbagai-bagai aktiviti, mereka mendapat pendapatan, Allah beri pada mereka, tapi mereka tidak mematuhi perintah-perintah Allah SWT. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ini realiti kita lihat. Sedangkan Allah jadikan semua ini tujuannya la'allakum tashkurun, supaya kita manusia
yang telah dipermudahkan bagi kita. Lautan ini, pantai, lautan dan segala kurnian Allah padanya, agar kita tunduk, patuh, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dia wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata untuk duniawi kita, hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mungkin hikmah yang kita dapat faham berdasarkan peringatan yang berulang-ulang oleh Allah Ta'ala, cerita tentang kapal yang berlayar di lautan, tentang lautan yang penuh dengan kurnia Allah SWT dalam Al-Quran, agar kita berfikir. Dalam surah Al-Jasiyah juga ayat 13, Allah Ta'ala menyambung, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dialah, yakni Allah SWT, yang telah menundukkan, iaitu mempermudahkan bagi kamu, yakni manusia, ma fis samawati wa ma fil ard, setiap apa yang ada di 7 petala langit dan setiap apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya, minhu, kemudahan daripadanya, sebagai rahmat daripada dia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada semua kemudahan-kemudahan, makhluk-makhluk yang Allah telah permudahkan untuk kebaikan, keperluan kehidupan kita sebagai manusia, adalah bukti yang jelas, tanda yang terang akan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir, kaum golongan manusia yang hendak menggunakan akal fikiran yang telah kurniakan pada mereka pada tempat yang betul, yang sewajarnya. Itulah kelebihan kita, tuan-tuan. Allah mengasihi makhluknya yang telah diciptakannya dengan tanggungjawab yang besar ini. Allah jugalah yang mempermudahkan dan menundukkan semua makhluk agar kita manusia dapat menggunakan akal fikiran bagaimana untuk kita menjadikan kemudahan-kemudahan ini agar kita dapat melahirkan, merealisasikan ketaatan, kepatuhan, kesyukuran kita kepada pencipta kita, pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuannya. Allah jadikan semuanya untuk kita. Tujuannya adalah untuk kita berfikir akan kebesaran dan keagungannya, kerana semuanya itu adalah bukti yang jelas. Kita tak perlu nak pergi ke makmal, nak kaji semua benda tu untuk membuktikan ini ada satu yang hebat. Kita dengan mata, dengan telinga kita dapat lihat kehebatan alam ini. Kita dapat lihat kehebatan langit. Kita tak perlu jadi ahli yang mahir tentang langit. Walaupun ada ilmu begitu, tapi tak semua orang kena jadi pakar lautan, pakar daratan, pakar itu gini. Hanya dengan melihat dan mendengar apa yang ada di depan mata kita sudah cukup sebenarnya menjadi tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, keadilannya, kasih sayang dan rahmatnya. Namun manusia sibuk menghabiskan masa, tenaga untuk mengkaji, mempelajari perkara-perkara yang bentuk dipanggil ayah kauniyah ini. Ayah al-kauniyah, ayat-ayat, tanda-tanda dalam bentuk kauniyah, iaitu alam. Dan ditinggalkan tanggungjawab dia menghabiskan masa dan tenaganya untuk mempelajari ayat-ayat dalam bentuk apa dia? Ayat-ayat dalam bentuk dalail, dilalah, dalam bentuk wahyu. Dia tak belajar agama, dia tak belajar Al-Quran dan Sunnah, dia tak rasa penting. Sedangkan itulah sebenarnya jalan yang paling asas untuk dia mengenal penciptanya. Hari ini kita sibuk, contohnya nak tengok National Geography katanya. Sebab apa? Oh, saya tengok macam-macam hebat Ustaz, Allah jadikan begitu, gini-gini. Dia merasa kagum dengan program rancangan National Geography. Sanggup dia bersungguh-sungguh kempen, seorang ambil astro, bayar bulan-bulan pun tak apa. Tapi di dalam dia merasa melihat segala kebesaran yang Allah bagi melalui ilmu yang ada dalam tu, dia tak nampak kebesaran Allah. Walau tengok National Geography, walaupun lihat begitu hebatnya makhluk ciptaan Allah, dia tetap tidak solat. Bahkan pada waktu solat itu dia melihat program-program ini umpamanya, dia tetap tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Inilah masalahnya bila kita tak faham. Kita diperdaya oleh iblis. Ada orang yang mendaki gunung sampai ke puncaknya,
Wah, mendaki gunung sampai ke puncak, dan kata, oh saya dapat melihat kebesaran Allah. Tapi sepanjang perjalanan mendaki, laki dan perempuan bercampur gaul, tak menutup aurat, tidak solat, tidak menjaga hukum hakam. Okay? Sampai dia ke puncak, setelah berjaya sampai ke puncak gunung, dia rasa dia nampak kebesaran Allah. Apakah kebesaran yang dia nampak sebenarnya? Tuan-tuan dan perempuan, kekeliruan yang berlaku. Bukan salah panjat gunung, bukan salah tengok National Geographic, tapi kita tinggalkan tanggungjawab kita untuk mengambil hidayah Allah daripada manual dia, daripada Al-Quran dan Sunnah. Daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang kata kalau nak tengok kebesaran Allah kena pergi lautan. Ustaz ikut kami pergi memancing di laut. Wow, dahsyat. Padahal kita tak mengaji Quran pun. Kita tak mengaji pun, tak faham Al-Quran lagi. Kita sibuk nak kononnya mencari ayat-ayat Allah Ta'ala di lautan. Kalau kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quan, kita akan kenal semua walaupun tak sampai ke laut, walaupun kita tak sampai ke puncak gunung, walaupun kita tak pernah sampai ke langit, tapi kita dapat lihat bagaimana Allah menerangkan tentang makhluk-makhluknya ini yang telah diciptakannya, yang ditundukkannya, dipermudahkannya untuk kita. Ini yang kesilapan kita. Kita cuba mengambil petunjuk Allah bukan daripada sumbernya. Ramai yang akhirnya terpedaya dengan apa yang mereka dakwa ini. Kemudian firman Allah lagi, surah Al-A'raf ayat 54, surah yang ke-7, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang mencipta kamu, yang berkuasa di atas kamu, yang berhak menentukan segala bentuk peraturan, yang mesti kamu ikut, patut itu hanyalah Allah. Kerana dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arasnya sebagaimana layak dan kebesaran dan keagungannya. Dia menutupkan malam pada siang dan dia mengikutinya dengan cepat. Siang mengikuti malam dengan cepat. Mereka tak pernah terlambat, terlewat. Kemudian diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, urusan kekuasaan mencipta dan memerintah, mengurus takbir hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita perhati ayat ini, maka kita sedar berapa kecilnya kita, kerdilnya kita. Jika langit yang begitu besar, bumi yang luas, dan semua makhluk yang lain siang dan malamnya, matahari dan bulan taat dan patuh kepada Allah, kenapa kita tidak mampu menjadi hamba yang taat seperti mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita adalah hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu sudut yang perlu kita fikirkan. Wajar tak kita, wajarkah kita, hamba yang telah dilimpahkan nikmat ini, engkar kepada penciptanya sendiri, sedangkan makhluk yang lain yang jauh lebih hebat daripada kita, lebih hebat kejadiannya, adakah mereka itu lebih patuh kepada Allah daripada kita? Perhatikan tuan-tuan, tadabbur ayat-ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Allahu Akbar. Allah suruh kita perhati benda yang memang mudah untuk kita perhati, yang tak perlu kita habiskan masa dan tenaga, hingga tinggal tanggungjawab yang lain. Allah suruh kita perhati je di langit tu, burung yang terbang, burung-burung yang terbang, yang Allah mudahkan untuk mereka terbang. Tak ada enjin, tak ada kipas, tak ada sistem mekanikal yang begitu. Mereka mempunyai sama macam kita, ada kulit, ada daging, ada darah, mereka ada kepak, bulu-bulu. Mereka boleh terbang. Allah permudahkan mereka terbang di langit. Kita kalau nak suatu terbang tu, kita kena ada
Kapal terbang tu kena name enjinnya dan sebagainya. Allah jadikan burung ni tuan-tuan sama macam kita juga. Okay? Makan, kita pun makan. Allah pun mudahkan mereka terbang. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh. Okay? Melainkan Allah SWT. Subhanallah. Kita tak perlu bertahun-tahun belajar masuk universiti untuk belajar benda macam ni tuan-tuan. Hanya dengan kita membaca ayat Quran kita dah nampak. Sebab ni bukti yang jelas, ayat kauniyah. Tak perlu buat habis masa nak kaji tentang burung ni. Kita melihat burung, melihat bagaimana Allah permudahkan dia terbang, kita dah dapat satu ilmu yang paling besar, iaitu keyakinan, keimanan. Sebab tu Allah tutup ayat ini, dia kata inna fi dzalika laayati liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada benar-benar ada bukti kebesaran Allah bagi kaum yang ada iman, ada keyakinan pada Allah SWT, ada keimanan. Kunci untuk kita dapat manfaat melihat makhluk ciptaan Allah ini ialah keyakinan kita pada Allah. Dengan terus menerus kita memerhati makhluk ciptaan Allah sebagaimana yang Allah arahkan, perintahkan melalui firman-firmannya, sudah cukup untuk kita menjadi manusia yang beriman, yang yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perlu melahirkan muslim yang pakar, terlalu detail, ramai tentang kajian-kajian seperti ini. Yang kita perlu usahakan dalam melahirkan orang Islam yang begitu bersungguh-sungguh mentadabbur, mempelajari, menghayati ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, kerana sudah cukup itu, untuk itu membawa kebaikan pada kita dunia dan akhirat. Tapi kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan pembelajaran Al-Quran, kita bimbang ramai sangat yang belajar Quran, kita bimbang nanti tak maju, orang Islam tak tahu tentang dunia ini, tak tahu tentang kemajuan dan sebagainya. Kita bimbang. Siapakah yang menimbulkan kebimbangan itu kalau tidak syaitan, tuan-tuan? Sedangkan Allah mengatakan bahawa orang-orang yang punya ketenangan, keyakinan ini orang-orang yang mempelajari tentang kebesarannya melalui ayat-ayatnya, melalui Al-Quran yang Allah ceritakan secara detail. Dia yang cipta semua, maka dia ceritakan secara detail dan diceritakan apa yang perlu untuk kita ketahui. Untuk tujuannya, maka kita bersyukur kepada dia, untuk kita beriman kepada dia, untuk kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada dia. Nah, firman-Nya lagi dalam surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 13, litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kamu duduk dengan baik selesa di atas belakangnya, iaitu binatang tunggangan kita, unta ke, lembu ke, kuda ke. Allah jadikan begitu, kuda, lembu, unta, keadaan mereka, kejadian mereka, mereka tulang belakang mereka kat mana. Kalau kita berdiri tegak, mereka berdiri, tapi berdiri mereka tu belakang mereka rata, memudahkan kita duduk di atasnya supaya kita menunggang. Allahu Akbar. Kalau kita manusia jadi macam tu, bongkok, tu masalah. Lepas tu kita sebaik-baik kejadian, kita tegak, tulang belakang kita di belakang. Tapi Allah jadikan binatang untuk menjadi tunggangan kita, tulang belakang mereka rata, kita boleh duduk menunggang di atas dia dengan tenang. Allah yang jadikan itu, bukan kita. Allah menjadikan. Jadi kita pun boleh buat kenderaan macam tu, supaya kita dapat duduk dalam kenderaan. Kemudian tazkuru ni'mat rabbikum, bila kamu dah duduk di atas tu, kamu ingatlah, hendaklah kamu ingatlah akan nikmat yang Allah telah beri pada kamu. Allah bagi kita kemudahan untuk menunggang binatang-binatang ini dengan ciptaannya begitu rupa yang mudah untuk kita duduk di atasnya. Maka ingatlah nikmat yang telah kurniakan kepada kamu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan berkatalah oleh kamu, wa taqulu, dan supaya kamu bercakap, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, supaya kita ucapkan dengan penuh keyakinan daripada hati kita, Maha suci Allah yang telah menundukkan, mempermudahkan bagi kami kenderaan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya. Tak mampu kita untuk mendapat nikmat menunggang kenderaan.
Betapa besarnya nikmat Allah bagi kita. Betapa luasnya kasih sayangnya pada kita, memudahkan kita untuk kehidupan kita. Allah tundukkan semuanya ini, mudahkan semuanya untuk kita, agar kita memujinya, bersyukur kepadanya. Jadi ini doa naik kenderaan. Tak kira kita naik kenderaan tu dah bentuk binatang tunggangan ke, atau kenderaan kita seperti kereta, motor, basikal, kapal terbang. Sewajarnya bila kita dah berada dalam kenderaan kita, inilah yang wajar ada pada kita. Maha suci Allah. Hari ini kita naik kenderaan, kita apa yang kita nampak tuan-tuan? Wah, kebesaran kenderaan kita. Sebab tu kita sibuk nak kereta, kalau kereta yang hebat. Kalau kita duduk dalam kereta yang berjenama hebat, Mercedes, Porsche, apa lagi? Macam-macam lagi lah, ya. Jaguar, wah, kita rasa apa yang besar sebenarnya? Pasti kita rasa kereta kita besar. Kita besar. Wah, rasa hebat, kan? Kita mulakan start kereta kita main minyak dia, boom, wah, hebat bunyinya. Lepas tu kita nak exhaustnya yang hebat. Kita nak rim tayar yang hebat. Walaupun kita buat kereta tak nampak pun rim tu, tapi kita sanggup beli beribu-ribu sport rim kononnya. Untuk apa? Untuk rasa megah dan hebat. Kereta yang hebat, segala-galanya hebat, canggih. Masuk kereta kita terus buka lagu, nyanyian, hiburan. Kita tak ingat langsung pada Allah. Tak ingat langsung dalam kereta kita penuh dengan perkara-perkara mungkar. Sekarang kita boleh tengok video wayang, lalai dalam kenderaan yang Allah permudahkan semuanya untuk kita. Namun kita semakin lalai. So wajarnya kita semakin merasa besar akan nampak kebesaran Allah SWT. Tapi kita tidak, kita semakin jauh dengan segala nikmat Allah bagi pada kita, makin jauh. Bila kita naik kapal terbang tuan-tuan, apa yang saya dimaklumkan, ada dua keadaan paling genting ketika naik kapal terbang tuan-tuan, iaitu ketika dia mula berangkat naik dan juga ketika dia menurun nak mendarat. Ketika itu tuan-tuan, bila kita naik kapal terbang nanti, dia dah pakai tali pinggang semua nak naik, dan juga kita turun disuruh pakai tali pinggang, dimatikan semua lampu. Kemudian apa dia buat? Pasangnya muzik untuk kita. Kononnya untuk menenangkan kita. Sebab itu dua keadaan yang agak genting. Tuan-tuan naik kapal terbang tahulah. Antaranya lah, kali itu maklumat yang sampai pada saya. Sepatutnya kita ketika itu naik kenderaan tu, kenderaan kita memanyakkan doa kepada Allah Ta'ala, sentiasa ingat pada Allah SWT. Kerana bila masa saja ketika turun dan naik itu, Allah boleh melakukan sesuatu yang kita tidak mahu. Berapa banyak kapal terbang yang ketika dia mula terbang, nak terbang, gagal terbang, jatuh, terbakar. Yang hendak mendarat, musnah. Bahkan yang sedang terbang juga jatuh, hilang, tidak diketemui hingga sekarang. Allah suruh kita fikir, semuanya itu Allah yang memberikan kita kemudahan untuk kita menguruskannya sebagai satu bukti kebesaran Allah, agar kita kembali bersyukur kepadanya, menggunakan semua nikmat itu, kemudahan itu pada perkara urusan yang Allah kasih dan Allah redha. Kita mungkin mendapat melahirkan ramai pilot hari ini, tapi belum tentu pilot-pilot kita itu melihat kebesaran Allah dari hatinya atas bentuk akidah dan iman tentang kehebatan Allah Ta'ala memudahkan. Kita mungkin dapat melahirkan ramai engineer yang boleh mencipta berbagai kenderaan dan berbagai sistem pengangkutan untuk kita. Namun kita gagal mencipta manusia yang semakin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita gagal tuan-tuan. Kita berbangga hari ini ramainya orang kita, orang Islam yang begitu hebat. Namun kita lupa kehebatan orang Islam bukan pada perkara itu. Kalau itulah kehebatannya, samalah kita dengan orang kafir. Orang kafir pun Allah bagi juga ilmu. Mereka mencipta, mereka berbuat gitu, mereka jadi pilot, mereka jadi itu ini. Tapi bezanya kita, semua kemudahan ini, ilmu ini sebenarnya untuk kita melihat dan mengenal kebesaran Allah SWT. Segalanya, pergantungan kita semakin kuat dan tinggi kepada Allah SWT. Semakin rendah kita rasa apabila kita berada dalam keadaan-keadaan yang kita sehebat ini. Kerana semua kehebatan itu daripada Allah SWT. Kerana dimudahkan untuk kita agar kita semakin dekat kepada dia. Itulah tuan-tuan. Banyak lagi ayat-ayat, kita lihat satu persatu. Kita lihat dalam surah Al-Hajj contohnya, surah yang ke-22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf fadhkurullaha 'alaiha sawaf fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan telah kami jadikan untuk kamu al-budna, unta-unta. Sebahagian daripada syiar Allah Ta'ala, bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Allah jadikan kita unta, binatang ternakan yang kita gunakan untuk apa? Untuk berkorban. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, daripada unta, lembu. Bukan saja kita boleh melonggang, kita dapat ambil susu dia, makan daging dia, kulitnya kita gunakan untuk peralatan dan sebagainya. Ya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya, ketika berkorban. Ini salah satu daripada bukti kita taat pada Allah, bersyukur pada dia. Apabila kita nak makan dia, kita diperintahkan untuk menyembelih, dan menyembelih dengan nama Allah. Dilarang kita menyembelih dengan nama selain Allah Ta'ala atau kerana selain Allah SWT. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan dia berdiri. Ini untuk unta dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, yang dia mati, jatuh, maka makanlah sebahagiannya. Allah suruh kita makan sebahagiannya dan beri makan pada orang yang rela, orang-orang yang qani'ah, yang dia susah tapi dia malu nak minta-minta, dan orang-orang yang meminta. Ini ibadah korban. Tapi kita nak ambil pengajaran bagaimana Allah mempermudahkan semua makhluk ini. Kita dapat melakukan ibadah, kita dapat manfaat makan dan minum, bahkan kita dapat manfaat membuat kebaikan, memberi makanan kepada orang-orang yang meminta-minta, orang yang malu nak minta. Okay? Semuanya itu tujuannya Allah permudahkan segalanya, menjadikan syiar bagi kita adalah sebagai bukti atau jalan untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemanapun urusan manusia ini, bersama segala aktiviti kehidupannya, pokoknya nak kembali kepada Allah dalam bentuk semakin bertambah keyakinan, semakin tambah ketaatan kepada Tuhan, semakin menggunakan akal fikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin kita bersyukur pada setiap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam apa jua bentuk pemberiannya. Inilah tuan-tuan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang Allah memperkenalkan kepada kita bagaimana Dia sebagai Rabb yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang mencipta semua makhluk ini. Tidak ada satu pun bukan ciptaannya, semuanya ciptaan Dia, yang kecil yang besar, yang kita tahu atau tak tahu, kita nampak atau kita tidak nampak, semuanya itu Allah ciptakan untuk manusia, untuk ditundukkan untuk kemudahan manusia. Tujuan Allah jadikan semua itu untuk manusia ini bersyukur kepada Allah, sentiasa merasakan betapa besar, agung, sayangnya Allah, besarnya, luasnya rahmat Allah kepada mereka, agar mereka sentiasa termotivasi untuk taat dan patuh kepada segala perintah, suruhan dan arahan Allah SWT. Allah suruh kita fikir, belajar melalui Al-Quran mengenai segala-galanya tentang dunia ini. Bukan tinggalkan Quran untuk belajar dunia seperti yang kita lakukan hari ini. Kita tinggalkan tanggungjawab kita mempelajari Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah dalam bentuk ilmu ini, Al-Quran, agama. Kita pergi mengkaji dunia ini sehingga akhirnya kita menjadi hamba kepada ilmu dunia ini semata-mata, hamba kepada kepakaran, profession kita, bukan hamba kepada Allah. Akhirnya kita mencari kurniaan, kelebihan daripada apa dia? Habuan duniawi semata-mata. Kalau kita mendapat ilmu, hidayah daripada Allah, kita akan jadikan semuanya untuk mendapat kurniaan keridhaan Allah SWT. Tapi bila kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan agama kita mengambil dunia semata-mata, kita akan jadi hamba kepada dunia. Kita akan semata-mata mengejar habuan keseronokan duniawi yang tidak kekal, yang hanya sedikit, bahkan dia adalah mata'ul ghurur, keseronokan yang menipu, memperdaya kita. Mata'un qalil, keseronokan yang hanya sikit. Padahal kalau kita berusaha bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, kita tak akan ketinggalan, ilmu kita tidak akan berkurangan, bahkan bertambah, kerana Al-Quran itu sumber segala ilmu. Segala yang kita cerita hari ini, ayat-ayat tentang kauniyah, bagaimana Allah permudahkan langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, lautan, segala isi di dalamnya, ikan-ikan, daratan, pohon, pokok, kayu, binatang ternakan, semua tu
ilmu yang diasingkan daripada wahyu, dibelajar di dunia bertahun-tahun, menghabiskan masa sebagainya, melainkan manusia yang hamba kepada ilmu itu. Perkara itu ada dalam Quran. Kalau kita pelajarinya melalui Al-Quran dengan tadabbur, dengan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, kita tidak akan sekali-sekali menjadi hamba kepada dunia, hamba kepada profession dan pangkat darjat itu. Kita akan jadi hamba kepada Allah. Inilah yang patut kita faham. Jangan bimbang, jangan takut belajar Al-Quran. Jangan bimbang, jangan takut bila umat Islam bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Kerana itulah sumber keilmuan, itulah kelebihan kita, itulah anugerah Allah kepada kita berbanding dengan manusia lain yang mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Tuan-tuan, alhamdulillah ada insan yang Allah beri hidayah dengan sebab dia mengenal kebesaran Allah melalui ciptaan alam ini. Ada pakar-pakar kajian hebat-hebat yang kemudiannya mereka kenal kebenaran Al-Quran melalui apa yang telah mereka temui. Akhirnya mereka tinggalkan apa yang mereka lakukan puluhan tahun, apa yang telah mereka capai, mereka kembali kepada kebenaran. Ini yang berlaku. Apabila mereka menemui kebenaran, kenapa? Bukan ditemui di lokasi kajian tu, kerana melihat perkara itu ada di dalam Al-Quran. Maka mereka berpegang Al-Quran, meninggalkan segala yang telah mereka lakukan. Hari ini yang menjadi masalah hari ini kita belajar Quran, jadi Islam, hafal Quran, kita tinggal Quran, kita pergi pada ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh mereka-mereka yang menemui kebenaran dan kebesaran Allah pada Al-Quran. Kita pula pergi ambil masa, kita nak anak-anak hafal Quran kita ni jadi profesional. Belajar ilmu akademik, pakar itu, pakar nuklear, pakar gitu. Pada pakar nuklear ramai yang telah menjadi mukmin, mereka tinggalkan segala-galanya pada Al-Quran, balik pada Al-Quran. Bagaimana para doktor, para kajian yang hebat-hebat duniawi ini yang tinggalkan kerja mereka kerana mereka melihat kebenaran itu ada pada Al-Quran. Kita pula yang hafal Quran disuruh tinggalkan Quran, pergi memperkasa diri untuk belajar ilmu tersebut. Ini kesilapan besar, tuan-tuan. Yakinlah, saya yakin, dan saya yakin tuan-tuan juga harus yakin, sebagai orang Islam, Al-Quran adalah sumber ilmu kita. Jika ilmu kita berteraskan pemahaman, penghayatan, petunjuk daripada Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah, walau apapun profession kita kemudiannya, kitalah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang bermaslahat, kebaikan, manfaat pada dunia. Tapi bila ilmu kita tidak berteraskan petunjuk daripada Allah Ta'ala, tidak berteraskan daripada Al-Quran dan Sunnah, setinggi mana pun hebat kita akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Semakin pakar, semakin tinggi ilmu kita tentang dunia ini, semakin besar kerosakan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Al-fasadu fil ard. Inilah yang akan berlaku. Tak mungkin, tuan-tuan, orang yang tidak mendapat petunjuk Al-Quran, tidak memahami dan menghayati Al-Quran, siapa sekalipun dia akan membuat kebaikan untuk diri dia maupun untuk orang lain, apalagi untuk alam semesta ini. Tidak mungkin. Yakinlah, hanya orang yang beriman dengan Allah, yang mendapat petunjuk daripada Allah, yang mengambil ilmu, pengetahuannya melalui Al-Quran dan Sunnah, sumber ilmu yang datang daripada yang maha berilmu, yang maha mengetahui, sumber kebenaran yang datang daripada yang maha benar, mereka lah yang akan membawa kebaikan untuk diri mereka, untuk orang lain dan untuk alam ini. Bahkan mereka lah yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah seruan saya pada diri saya, khususnya pada anak-anak didik saya yang berada di Pusat Bahasa Arab Islam Bushrah. Jangan mereka rasa lemah, rasa ketinggalan, hilang semangat untuk belajar Al-Quran, kerana sebenarnya bila kita bersama Quran, kita akan diangkat oleh Allah SWT jauh lebih hebat daripada orang lain. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yada'u bihi akharin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan mengangkat, meninggikan darjat kedudukan satu kaum dengan sebab Al-Quran ini, dengan sebab mereka beramal, mempelajarinya, menghayatinya, mengambil petunjuk, pedoman, panduan daripadanya. Dan Allah akan menghinakan, menjatuhkan golongan-golongan yang lain yang ramai dengan sebab mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak mahu mempelajari Al-Quran. Mereka melihat kehebatan, kemuliaan itu melalui ilmu-ilmu yang diasingkan daripada nilai-nilai rububiyah Allah SWT, nilai-nilai akidah, iman, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Jadi inilah yang saya harap kita dapat sama-sama memetik manfaat daripada
menyelusuri, mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin sebelum ini kita dah baca ayat-ayat ini, tapi kita tak nampak bagaimana Allah bersungguh-sungguh menerangkan kepada kita tentang kehebatannya sebagai Rabbul Alamin. Sekadar ini saja pengusian untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baik, yang benar itu daripada Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Segala salah, kesilapan, ketelanjuran kata adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kelemahan tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.